Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, terima kasih speaker di atas laluan yang diberikan kepada Permatang Pauh. Izinkan saya merafak sembah bagi turut sama menyokong usul menjunjung kasih ke atas titah Yang di-Pertuan Agong. Saya juga ingin melahirkan penghargaan kepada Tan Sri Muhammad Arif selaku mantan speaker yang telah mendukung usaha untuk memartabatkan institusi parlimen, termasuklah dalam memastikan kewibawaan jawatan kuasa kira-kira wang negara terjaga dengan menyokong usaha mengekalkan wakil pembangkang selaku pengerusi PAC. Prinsip seimbang harus disuburkan terus dengan pengekalan wakil pembangkang sebagai ketua PAC dan kita tak mahu sejarah lampau, Speaker, padamnya laporan 1MDB dalam PAC satu ketika dahulu berulang. Datuk Speaker, sidang kali ini berlangsung kira-kira 3 bulan selepas persidangan Parlimen Singapura. Diadakan pada April 2020 berserta pengenalan rang undang-undang Akta Langkah Sementara COVID-19. Rata-rata ribuan perniagaan dan rakyat Singapura sempat diselamatkan daripada pengusiran menerusi penguatkuasaan mekanisme force majeure. Takkan nak paksa kontrak berat sebelah dibayar dikala bencana ekonomi menimpa penyewa. Ternyata dalam kelewatan kerajaan mengadakan sidang dan memperkenalkan undang-undang yang diperlukan, kita ketinggalan 3 bulan sekaligus mendedahkan rakyat khususnya yang berisiko tinggi kepada bencana sosioekonomi. Akhirnya menambah jumlah yang mudah terjerumus dalam kategori mudah miskin. Survei khas kesan COVID-19 kepada ekonomi dan individu pusingan kedua telah menunjukkan sebanyak 1/5, 20.8% penerima bantuan prihatin tidak mendapat bantuan yang mencukupi bagi meringankan beban keuangan ketika PKP. Datuk Speaker pun begitu, saya memetik John Adams, every problem is an opportunity in disguise. Krisis COVID-19 merupakan juga krisis pelbagai dimensi. Kesihatan, krisis ekonomi disebut oleh Kulai tadi, kesannya berlainan bagi golongan yang berpendapatan tinggi berbanding rendah dan juga menengah. Pada saat inilah mana-mana kerajaan berpeluang untuk memperbaiki kelompongan sistem yang jelas kelihatan menerusi krisis ini. Dan saya berharap kita mengukur kesan krisis pandemik menerusi dimensi juga yang berlainan. Setakat statistik tenaga buruh Malaysia, pada Mei lalu, lebih kurang 826,100 orang yang menganggur. Ini kalau kita andaikan bahawa golongan yang bekerja sejam seminggu pun dikira bekerja. Pekerja gig, menurut kajian The Centre, seramai 250,000 orang. Mereka juga boleh sahaja dikira menganggur kalau gaji dan upah tidak konsisten untuk menampung kehidupan. They are considered underemployed. Dan ini mencecah lebih 1 juta orang ataupun hampir 7% tenaga buruh Malaysia. Jadi mereka yang dipotong gaji, akhirnya jadi penganggur, perniagaan yang gulung tikar, pelajar yang tercicir daripada akses kurikulum yang menyeluruh akibat terbatasnya capaian internet, golongan kelainan upaya terpinggir, gelandangan, pesakit kronik lainnya yang tertunda rawatan. Kenapa? Kerana COVID. Kesemua golongan ini hanya mampu kita bantu dengan efektif sekiranya mereka berada dalam pangkalan data yang mampu mengukur elemen-elemen deprivasi ini dengan tepat. Pengumpulan data yang mempamerkan realiti semasa, Speaker, bukan perkara baru. Pada tahun 2005, Profesor Rogayah Motzin serta ahli akademik lainnya melakukan bancian di lapangan. Mereka menjelajah seluruh Malaysia demi melaksanakan a nationwide survey bagi membincangkan paras garis kemiskinan ketika itu pada tahap RM980 menampung 4 anggota isi rumah pada kos RM8 secara purata sehari. Menjelang 2019, 14 tahun kemudian, harga sebungkus nasi lemak Tanglin RM5, Speaker, tapi paras garis kemiskinan masih lagi RM980. Nasib baiklah menjelang 2020, walaupun pada awalnya ada Menteri Kanan termasuk dalam PN yang mencemuh desakan kenaikan PJK, YB Jeli, Tok Pa memulakan usaha untuk menilai dan menaikkannya kepada RM2,208.
Namun, Datuk Speaker, ukuran berdasarkan pendapatan hanyalah satu dimensi. Ada juga akses kepada pendidikan, perkhidmatan kesihatan, pengangkutan alat komunikasi dan taraf hidup. RMK 11 dulu dan 12 yang tertunda sehingga Januari 2021 akan menggunakan indeks kemiskinan pelbagai dimensi, Multidimensional Poverty Index. Namun, setiap elemen saya pohon pada kerajaan perlu ambil nilai realistik. Agar tidak bak kata pelapor khas PBB Philip Alston, it is so low dalam RMK 11, it is so low as to beggar belief. Datuk Speaker, kami di Perkhidmatan Pauh insya-Allah akan memulakan gerakan sekawasan dipandu oleh Profesor Fatimah Kari, pakar ekonomi daripada Universiti Malaya, bagi memacu gelombang kedua diinspirasikan oleh Profesor Rogayah membincangkan soal kemiskinan dan mengukur MPI yang realistik. Saya tak lihat ada pilihan lain. Data yang diberikan kepada saya selaku ahli parlimen hanya terhad kepada 310 isi rumah yang tersenarai oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, 912 individu yang dikategorikan sebagai miskin dan miskin tegar oleh E-Kasih dan juga 1,438 individu bawah JKM. Kita perlu ukur secara mendalam supaya bantuan yang mampu kerajaan dan agensi lain beri menepati sasaran. Malaysia sekarang punyai 110 program kebajikan sosial, tapi dilaksanakan oleh lebih 20 kementerian dan agensi. UNICEF atas dasar itu menyimpulkan hasilnya kucar-kacir dan tak mampu untuk menurunkan kadar kemiskinan sebagaimana yang kita harapkan. Datuk Speaker, saya pasti pihak Jabatan Perangkaan akan melakukan yang terbaik dalam survei pendapatan isi rumah dan kemudahan asas. Yang saya pinta, semua hasil bancian yang diperolehi diberikan kepada ahli parlimen dan kami ini walaupun datang daripada pelbagai parti, kami diundi oleh rakyat dan berhak mendapat akses kepada perincian data kawasan. Kami tak mahu lagi berlaku campur tangan politik yang mengakibatkan bakul makanan ditunda sebelum dihantar kepada penerima semasa tempoh PKP. Kenapa? Tak mahu lalui tangan ahli parlimen. Kajian mampu yang dijalankan mulai 26 November 2018 hinggalah Jun 2019, nisbah pekerja sosial di JKM berbanding penduduk Malaysia adalah seorang pekerja berbanding dengan 8,500 rakyat Malaysia. Bayangkan kalau di UK, seorang pekerja sosial untuk membantu dan berkhidmat bagi 3,000 penduduk. Singapura, seorang untuk 3,000 penduduk. Amerika Syarikat, seorang pekerja untuk 490 penduduk. Ternyata JKM yang menjadi tulang belakang Kementerian Wanita memerlukan dokongan lebih di mana mereka ini bertanggungjawab menyalur bantuan makanan. Dan dari April hingga Mac 2020 sahaja 500,000 penerima JKM telah menerima bantuan COVID untuk menangani penularan wabak COVID-19. Maka wanita, warga emas, anak-anak semuanya dipayung di bawah kementerian ini. Malangnya Kementerian Wanita hanyalah diperuntukkan kurang daripada 1% bajet 2020. Tuan Speaker, ini tidak munasabah memandangkan Malaysia punya 15.9 juta wanita bersamaan 48.5% rakyat Malaysia, hampir separuh. As they say, women hold up half the sky. They should rightly get more than 1% of the budget. Tuan Speaker, Kementerian Wanita pada hemat saya wajar dijadikan kementerian kanan. Sekiranya kita mahu masyarakat melahirkan masyarakat yang penyayang dan suasana yang selamat buat anak-anak kita. Justru seiring dengan hasrat ini, saya pohon pihak eksekutif agar mempercepatkan pengenalan Akta Profesion Kerja Sosial untuk mengukuhkan lagi peranan dan keberkesanan perkhidmatan pekerja sosial bertepatan dengan cabaran masalah sosial yang semakin rumit pasca pandemik. Saya juga minta agar diutamakan undang-undang yang telah dirancang sebelumnya, undang-undang gangguan seksual bagi melindungi mangsa. Sedangkan KDN, baru umum, rela pun akan kebarangkalian memberikan laluan menggunakan senjata untuk meningkatkan kesiapsiagaan mereka, takkanlah pekerja sosial selaku pegawai JKM tidak juga diangkat
barulah mereka dapat melaksanakan tugas dengan jumlah yang bersesuaian, bukan hanya seorang untuk melayan 85,000 rakyat. Seterusnya saya pergi kepada reformasi penjara, Dato' Speaker. Masalah kemiskinan dan sistem keadilan jenayah di negara kita adalah isu yang sebenarnya saling berkait rapat. Universiti Malaya punya sebuah kajian, Poverty and Delinquency, a qualitative study on selected juvenile offenders in Malaysia, mendapati ada hubungan yang rapat antara pesalah juvenile dan juga latar belakang kemiskinan pelakunya. Ramai yang tak mampu mengupah peguam akhirnya berkemungkinan disabitkan kesalahan yang lebih berat dari sepatutnya hanya kerana mereka datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Sebagaimana disebut oleh Puchong semalam, the criminal justice system penalizes the poor. Sistem penjara di Malaysia pada masa ini perlu diperbaharui dan diubah suai. Dan saya ingin tekankan, kapasiti penjara-penjara di Malaysia ini mampu menampung 52,000 tahanan, tapi jumlah yang ditahan melebihi 80,000 orang. Dan ini bersabit dengan banyak kes-kes jenayah di mana mereka yang berpendapatan rendah dihumban rata-rata kerana curi tin Milo dan tin sardin antaranya. Kita perlu faham dalam ekosistem Malaysia sekarang gaji rakyat begitu rendah. Hanya 15% yang layak membayar cukai. Maka bagi mereka yang tidak bekerja tetap dengan keadaan ekonomi semasa, saya berharap Kementerian Dalam Negeri dengan serta-merta melaksanakan pelan tindakan reformasi penjara yang telah disiapkan sendiri oleh Jabatan Penjara Malaysia. Temanya Rehabilitation Investment. Setiap seorang yang ditahan mempunyai keluarga di luar sana. Atas dasar itulah saya gesa agar kita memberi sepenuh dukungan kepada sasaran Jabatan Penjara Malaysia seramai 75% banduan jenayah ringan dikeluarkan daripada penjara dan melalui proses dan program pemulihan di kalangan masyarakat. Ini merupakan agenda yang harus diangkat dalam RMK 12 kelak. Terakhir, Dato' Speaker, saya merujuk kepada Bill Gates. Beliau menyatakan ada dua ancaman signifikan yang perlu kita hadapi dalam era moden ini. Pertama, jenayah bioterrorism. Kedua, penularan virus zoonotik seperti COVID-19. Ada banyak lagi di luar sana. Beliau mengesyorkan agar setiap negara meningkatkan pembangunan 3 elemen utama dalam melawan wabak. Penghasilan vaksin, pengupayaan pengesanan diagnostik yang berpatutan, maksudnya murah, dan ubat-ubatan antiviral serta anti-kanser. Malaysia ini merupakan negara perintis. Kita guna mekanisme compulsory licensing, pelesenan wajib di bawah TRIPS untuk menghasilkan versi generik ubat Sofosbuvir bagi rawatan hepatitis C. Ubat tersebut, Dr. Speaker, nilai asal untuk satu pusingan rawatan sementara adalah RM300,000. Malaysia guna compulsory licensing, turunkan kepada hanya lebih daripada RM1,000. We did that. Nah, selepas kejayaan pelaksanaan wajib Sofosbuvir, cadangan saya adalah supaya Kerajaan Persekutuan menggunakan mekanisme yang sama, memastikan ubat antiviral Remdesivir yang sangat mahal tetapi berkesan untuk menangani dan diperlukan oleh pesakit COVID-19 diperolehi pada harga yang berpatutan. Dan keduanya, saya ingin membawa perhatian Dewan kepada usaha sama antara Universiti Malaya dan St. George's University of London dalam mewujudkan kolaborasi pusat diagnostik dan terapeutik mampu milik. Menerusi pertubuhan CADT ini, para penyelidik Malaysia dan UK diharapkan dapat bekerjasama untuk mengguna semula, terma dia repurpose, ubat-ubatan yang sedia ada yang berharga murah memandangkan paten ubat-ubatan yang dikaji itu sudah pun luput. Saya ucap terima kasih kepada Kementerian Pengajian Tinggi sebelumnya memberi kerjasama kepada PPUM dan UM dalam permohonan geran bagi maksud ujian klinikal. Tapi pada saya, please make sure mereka yang paling berbakat, mereka yang betul-betul mempunyai kepakaran inilah yang dinaikkan
Kita tidak mahu ada proses di mana hanya kenalan rapat sahaja diberikan, pengiktirafan dan juga dukungan kewangan. Kita rumuskan Yang Berhormat. Baik, sokonglah bakat yang terbaik dalam negara, Tuan Speaker. Saya akhiri dengan memetik Winston Churchill. Now is not the end. It is not even the beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning. Sekian, terima kasih Permatang Pauh, mohon menyokong. Terima kasih.